Terima kasih Datuk Seri. Terima kasih Datuk. Kita masuk kepada pusingan yang kedua. Ini merupakan soalan saya yang saya tujukan kepada kedua-dua tokoh ini. Soalan saya ialah, pada masa ini Petronas hanya menguasai kira-kira 40% pasaran runcit petroleum. Sekiranya subsidi yang besar diberikan, maknanya kerajaan juga harus menanggung subsidi untuk beberapa syarikat minyak raksasa yang ada di negara ini, termasuk ExxonMobil dan Shell. Apa komen pendebat? Saya mulakan dengan Datuk Ahmad Sabri Cik. Kita mesti mengakui bahawa kaedah subsidi adalah kaedah yang tidak boleh bertahan lama. Banyak subsidi artinya kita mesti mengakui akan memberi kesan kepada pertumbuhan ekonomi yang sebenarnya. Kalau kita terus memberi subsidi yang banyak, kita akan mewujudkan satu keadaan bahawa wang negara yang sepatutnya dilaburkan untuk kepentingan rakyat, untuk sekolah, untuk hospital dan sebagainya, terpaksa digunakan hanya untuk menampung subsidi minyak yang sebahagiannya akan digunakan oleh orang-orang yang sudah kaya, yang sudah mempunyai kenderaan yang besar, termasuk orang-orang daripada luar negara kita dan sebagainya. Sebab itulah kita katakan di sini bahawa kalau kita terus memberi subsidi sebagaimana disebutkan tadi, ada syarikat-syarikat yang seperti disebutkan ExxonMobil, seperti Shell dan sebagainya yang turut mendapat faedah daripada wang rakyat dalam soal ini. Kenapa tidak kita berikan terus wang tersebut terus kepada rakyat? Dan ini dibuat oleh kebanyakan negara-negara maju yang lain. Dibuat oleh negara-negara maju yang lain. Kalau disebutkan tadi kerana pengurusan yang tidak cekap, kerana ada rasuah dan sebagainya, kita tanya Norway, tanya Finland, tanya negara-negara maju yang lain yang dikatakan paling kurang rasuah. Mereka juga tidak subsidi dan mereka telah menunjukkan prestasi ekonomi yang lebih baik, dan Malaysia juga harus menuju ke arah itu. Debat ini masalah minyak, bukan Anwar dan Sabri. Oleh demikian saya tidak memilih untuk menyentuh beliau, walaupun beliau tokoh semangat 46 dulu. Itu tak apa. Soalnya saudara, kita nak banding dengan Norway. Pendapatan per kapita Norway 10 kali lebih dari Malaysia. Kita bicara soal harga minyak, ini keperitan rakyat, petani, nelayan, pekerja yang miskin. Jadi kalau kita nak bandingkan dengan kedudukan negara industri yang capai tahap yang baik, itu agak sukar. Nisbah dan basis perbandingan itu meleset sama sekali. Saudara, soal minyak, soal bantuan meredakan keperitan rakyat, ini soal tanggungjawab mana-mana pemerintah. Lebih ramai orang miskin, lebih ramai rakyat terpinggir, baik Melayu atau Bumi Putera Sabah Sarawak atau segelintir Cina dan masyarakat India di estate, itu tanggungjawab kita. Soalnya menaikkan kadar minyak dengan mendadak begini cukup membebankan. Dan kalau pemimpin-pemimpin UMNO dan Barisan Nasional sampai hari ini tidak sedar, saya fikir masa depan parti itu tidak begitu cemerlang lagi. Orang tidak akan yakin. Saudara, ini realitinya. Saudara tahu berapa ramai jumlah pengangguran, itu akan tersentuh. Sebab itu prinsip subsidi. Bila nak tolong orang miskin, subsidi. Bagaimana tentang prasarana infrastruktur? Berpuluh bilion ringgit yang disediakan untuk pedagang-pedagang, untuk industri, untuk pelabuhan. Bukankah itu bentuk subsidi? Prasarana disediakan dengan jumlah yang besar. Kita sebut insentif. Tolong rakyat miskin dengan subsidi minyak, kita panggil subsidi. Jumlah nak tampung kerugian perwajar saya sebut tadi, dan emas dan pelbagai bailout, kita sebut bailout, bantuan menyelamatkan ekonomi. Nak bantu nelayan dan petani dan Melayu miskin, namanya subsidi, dan subsidi itu namanya itu cukup negatif dan busuk sekali. Saya tidak setuju. Saya anggap tanggungjawab kita dalam mana-mana negara, kita ada dana. Keuntungan Petronas ni tak sentuh bahan sektor yang diperoleh oleh Petronas, kerana dia perlu untuk pelaburan dan sebagainya. Ini soal dana yang besar yang diperolehi oleh kerajaan.
Betul untuk sekolah, ya. Tapi kalau kita ambil bilion dari rakyat, kemudian kita tingkatkan bangun sekolah. Sekolah tanggungjawab dan boleh kita sentuh dalam round kedua, insyaAllah. Baik, terima kasih Datuk Seri Anwar. Demikian, saudara penonton sekalian, berakhirnya segmen pertama debat agenda daily ini. Kita akan bertemu lagi selepas pesanan iklan ringkas ini. Jangan ke mana-mana. Hari ini 26% sahaja hasil daripada minyak dalam negeri. Yang lain itu adalah pelaburan. Kalau kita kata sekarang ni masa tahun 2015 nanti, waktu kita sudah tidak ada minyak, apakah pada waktu itu ataupun kita sudah menjadi net importer pada waktu tersebut, apakah pada waktu itu kata-kata baru kita nak ikut harga dunia? Kalau orang nak jual minyak pada kita pada waktu itu, kalau tak jual bagaimana? Sebab itulah tanggungjawab Petronas dengan keuntungan yang ada, walaupun sudah banyak diberikan pada negara, sepatutnya cari minyak di luar negara. Dan terima kasih di bawah Dr. Mahathir misalnya, sampai ke 33 buah negara yang dia terokai Petronas kita, sehingga kita menjadi salah sebuah negara yang mempunyai sebuah syarikat minyak antara yang ternama dalam dunia sekarang ini. Sebab itulah kita rasakan jangan menyebabkan Petronas lebih miskin dalam soal ini. Kita mesti realistik. Minyak kita bukanlah minyak yang banyak sangat. Mungkin minyak urut, minyak atar, tak tahulah dalam soal ini. Terima kasih. Kita akan pergi kepada soalan cepu emas. Saya akan minta Datuk Seri Anwar menanyakan satu soalan kepada Datuk Ahmad Sabri, dan kemudian Datuk Ahmad Sabri akan menanyakan satu soalan kepada Datuk Seri Anwar. Saya mulakan dengan Datuk Seri Anwar menanyakan soalan kepada Datuk Ahmad Sabri. Saudara Datuk Sabri, siapa yang bandingkan Malaysia dengan Venezuela dan Iran? Harga dia 10 sen, 15 sen, 16 sen. Soalnya kita bandingkan Malaysia sebagai negara pengeksport minyak, dan kita dah bagi perkiraan bahawa kenaikan yang mendadak itu membebankan rakyat dan menyebabkan kemerosotan, kemelesetan ekonomi negara. Jadi kalau ini diketahui, mengapa kerajaan setelah berjanji untuk tidak menaikkan minyak sebelum pilihan raya, dalam tempoh beberapa bulan saja memungkiri janji, mengkhianati amanah dan menaikkan harga minyak yang membebankan rakyat dan mengatakan kita ambil dari Petronas? Siapa yang kata kita ambil dari dana Petronas? Saya kata kita jimatkan belanja, kita betulkan perjanjian kita dengan IBP dan kapasiti lebihan, dan kita ambil dari dana kerajaan yang bocor begitu banyak, termasuk rasuah yang disebut Morgan Stanley kehilangan 300 bilion. Ini soalan dan 10 bilion, soalan panjang sikit. Okey, 10 bilion. Jadi saudara, saya cuma nak sebut begitu. Mengapa gunakan media, termasuk media rasmi sebagai amanah, memutarbelitkan kenyataan kita? Kenyataan kita ialah mengapa kenaikan begitu mendadak dan membebankan, dan mengapa tidak boleh diurus sumber khazanah yang kita miliki untuk meringankan beban rakyat dan memacu pertumbuhan ekonomi dengan meyakinkan. Terima kasih. Saya minta Datuk Ahmad Sabri jawab. Saya kira ini sekali lagi ucapan yang populis sifat dia, seolah-olah menafikan bahawa segala-galanya dikaitkan bahawa punca kenaikan harga minyak kita ini ialah kerana ada soal tidak ada penjimatan, soal rasuah dan sebagainya. Ini boleh kita terima sekiranya kenaikan harga minyak negara kita adalah sesuatu yang terpencil daripada negara lain. Seolah-olahnya Saudara Anwar menafikan bahawa seluruh dunia berhadapan dengan soal harga minyak yang tinggi sekarang. Seolah-olahnya dikatakan bahawa minyak mahal hanya di Malaysia sahaja. Ini sama saya katakan seperti dalam tahun 74 dahulu. Saudara menggerakkan massa, menggerakkan mahasiswa, mengatakan ya orang kaya raya, orang miskin papa ke dana. Sedaplah kita bercakap waktu itu, bercakap tentang orang baling pada waktu itu. Tetapi pada waktu yang sama kita rasakan bahawa Saudara Anwar waktu berada dalam kerajaan tak selesai pun tentang soal orang balik. Bercakap mudah dalam soal ini.
Sebab itulah sebahagian daripada masalah yang kita ada soal IPP ialah semasa zaman Saudara Anwar berada dalam kerajaan. Susah kita nak ubah kontrak-kontrak yang ada sekarang ini kerana antara kontrak itu dipertahankan sewaktu Saudara Anwar berada dalam kerajaan. Saudara Anwar kata media suka memutarbelikkan. Saya rasakan sekarang ni tak pernah kalau Saudara Anwar berada dalam kerajaan diberi peluang yang begini pada seorang pemimpin pembangkang. Saya rasakan bahawa kalau mengikut cara Saudara Anwar sewaktu menyelesaikan masalah krisis keuangan dalam tahun 97, memilih cara yang digemari oleh IMF pada waktu itu yang menjerut rakyat dan tidak pernah pun dicakap tentang kita membuat tentang kepentingan rakyat. Kadar bunga dinaikkan dengan cara yang cukup tinggi pada waktu itu. NPL dipanggil daripada 6 bulan kepada 3 bulan. Ramai peniaga kecil, SME dan sebagainya bankrupt disebabkan oleh Saudara Anwar. Kita bercakap mudah bila kita di luar, tetapi hakikat sebenarnya tak semudah yang kita dapat kita hayati dalam keadaan yang sebenarnya dalam negara kita pada hari ini. Tetapi percayalah, bila saya katakan tadi, percayalah sebagaimana yang saya katakan tadi, dalam kesusahan yang ada sekarang, rakyat cukup makan. Kalau disebutkan tentang soal kebocoran dan sebagainya, kita cubalah lihat, kita cubalah Saudara Anwar pergi lihat. Bandingkan statistik yang ada sekarang ini. Semua negara-negara yang dianggap murah minyaknya juga mengalami keadaan inflasi yang tinggi. Kecuali boleh dibuktikan satu negara yang memberikan subsidi yang tinggi, inflasinya tidak berlaku. Tunjuk dan buktikan. Iran, Venezuela, Saudi Arabia, Qatar, semua ini negara-negara yang murah minyaknya tetapi inflasinya adalah jauh lebih tinggi daripada Malaysia ini. Sebab itulah kita katakan bahawa jangan kita sempitkan pemikiran kita dalam mengelirukan rakyat semua. Terima kasih. Baik, sekarang saya persilakan Dato' Ahmad Sabri untuk menanyakan soalan kepada Datuk Seri Anwar. Soalan saya mudah saja. Kalau kita mengajar rakyat kita dengan harga yang murah, walaupun pada hakikatnya harga minyak antarabangsa adalah tinggi, tahun 2015 kita akan menjadi net importer. Mungkin beberapa tahun lagi kita tidak ada minyak lagi. Apakah subsidi begini akan diteruskan atau pada waktu itu baru nak naik mendadak serta-merta daripada apa yang ada sekarang? Silakan Datuk Seri Anwar. Terima kasih. Sekurang-kurangnya soalan tu kemudian balik kepada Maudong. Yang lain tu soal demonstrasi 74, dia belum habis, dia demam masalah itu lagi. Saudara, siapa yang bagi angka kata ada depletion, kehausan sumber minyak pada 2015? Itu kalau baca betul-betul laporan Petronas, dia sebut mengikut perkiraan sekarang, seandainya 10 tahun dari sekarang tidak ada sama sekali telaga minyak yang baru, maka bacalah pergi habis. Maknanya kapasiti itu tidak terencat. 20 tahun yang lalu atau 30 tahun yang lalu kapasiti kita berakhir 2005. Keadaan itu berkembang. Dan baiknya Petronas ini kerana dia tidak hanya memilih untuk cari gali dalam negara, dia pilih di luar negara untuk mencari sumber yang baik. Ya, sebab itu saya pertahankan Petronas. Yang saya kritik Kerajaan Barisan Nasional. Dia ada beda. Jadi kalau ahli-ahli yang Muhammad, ahli-ahli parlimen pun tak faham yang ni, problem kita ni. Sudah. Soalnya sekarang kita bincang minyak, tapi pengurusan kerajaan, kebocoran, saya boleh bagi contoh. Bukan saya bagi satu kekanangan tidak bertanggungjawab. Betul IPP itu diluluskan di zaman saya jadi Menteri Keuangan, tapi saudara harus honest to the truth. Tak betul. Jangan bohong. Saudara boleh semak rekod.
semak surat Tan Sri Ani Arup TNB. Dia pertahankan keputusan Kementerian Kewangan, dia bercanggah dengan EPU dan keputusan Perdana Menteri pada ketika itu. Ya. Dan saya persilakan saudara semak balik. Kita tidak bersetuju dengan harga yang ditetapkan. Itu sebabnya mengapa Tan Sri Ani Arup meletak jawatan sebagai pengurusi TNB. Sudah. Tetapi tak apalah. Datuk Sabri kata Anwar salah tahun 1990. Dan kamu buat apa?